والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في الدارين. Sebelum kita mula kuliah kita malam ni, kita maklum bahawa tuan punya kitab kita ni, iaitu Fadilatul Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, baru je meninggal beberapa hari lepas. Jadi untuk ambil berkat ruh beliau, mudah-mudahan kita sedekah pada beliau, dan mudah-mudahan segala ilmu yang beliau tinggalkan dapat kita manfaatkan bersama, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, menyambung pada topik bulan lepas tentang masalah sa'i. Kita faham buat haji, buat umrah, kita buat sa'i, tak ada masalah. Cuma bila buka bidang tafsir, buka bidang hadis yang merupakan sumber nas ataupun dalil ataupun hujah bagi para ulama termasuk fuqaha dalam beristidlal, ya, jadi kita dapatlah tahu sebersikit punca boleh timbul mazhab. Maknanya kalau hari ini kita tak mau pakai ulama sekalipun, tak nak pakai mazhab sekalipun, kita tetap akan jadi khilaf, bahkan mungkin akan timbul beribu-ribu mazhab, bukan 4. Ya, dia akan jadi lebih banyak lagi, pening kepala. Jadi 4 tu sebenarnya sikit. Ulama dah stop, jangan bagi kembang, pening kepala orang. Hak 4 pun tak darat nak belajar lah, kan? Macam kawan-kawan kita yang ambil kuliah syariah ni di Azhar sana, ataupun universiti Timur Tengah ni, dia orang belajar sampai 12 mazhab. Boleh tahan lah, kan? Kita satu mazhab pun tak habis-habis. Baik, pendapat yang pertama mengatakan rukun, maknanya kalau tak buat sa'i itu tak sah haji. Itu pendapat jamhur, itu mazhab Syafi'i kita dan mazhab Tok Guru dari Imam Malik, dan salah satu riwayat daripada mazhab Ahmad. Jadi ada 4 mazhab besar, 2,5 berpendapat ia rukun. Pendapat yang kedua, Abu Hanifah yang diwarisi Abu Hanifah dan Sufyan Tsauri mengatakan bahawa dia cuma wajib, tidak rukun. Maknanya kalau tak buat, kalau tinggalkan sah, tapi kena ganti, kena support dengan something. Satu lagi pendapat, satu qaul daripada mazhab Hanbali, sunat je. Tu dia lagi best, lagi best. Jadi kita tengok sikit-sikit, bukan kita nak jadi mujtahid, nak tengok pasal apa dia berkata macam tu. Pertama, pendapat majoriti ataupun jamhur mengatakan dalil pertama, qauluhu alaihi salatu wassalam, is'au fa innallaha kataba alaikumus sa'. Bersa'ilah kamu, Tuhan telah fardukan kepada kamu sa'i. Kataba itu antara perkataan yang diambil hujah oleh ulama usul fiqh, maksudnya wajib. Contoh dalam bab puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang beriman, telah ditulis ke atas kamu. Kutiba itu asal pada kataba. Kataba itu tulis. Jadi ulama usul fiqh dia ambil asal kataba tu, maknanya tulis itu bukan tulis saja, tulis makna wajib. Fardu. Jadi ini hujah diambil oleh mazhab yang pertama ataupun qaul yang pertama daripada Ahmad. Hadis itu riwayat Ahmad sendiri, Imam Nasa'i dan Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i sendiri ada musnad dia sendiri.
Tu Tok Syekh kita tengok bawah sana, Tok Syekh kita suruh rujuk tafsir Qurtubi. Qurtubi ni antara tafsir yang kita anggap cukup kemah lah dalam bidang hukum. Nama kitab dia pun Al-Jami' li Ahkamil Quran, menghimpun bagi hukum hakam yang ada dalam Quran. Jadi dia gawi belaka. Tapi Imam Qurtubi itu sendiri mazhab Maliki. Mazhab dia mazhab Maliki. Okey. Inilah antara tafsir yang pok-pok dia tak mau pakai. Pok-pok ni cukup bangkang betul Qurtubi. Pasal apa? Sebab Qurtubi pro kepada Asy'ari dalam masalah akidah. So dia backup Abu Hasan Asy'ari, mazhab Asy'ariyah dalam bab akidah. Jadi pok-pok ni tak mau pakai tafsir Qurtubi ni. Bahkan ada yang tuduh Qurtubi ni mubtadi' dan sebagainya. Tu dia depa dia betul tak apa. Kita tengok. Okey. Jadi is'au tu asal pada sa'a. Sa'a ni asal saya sebut itu maknanya usaha. Asal makna sa'a tu makna usaha. Kan Al-Quran bersebut wa kana sa'yukum mashkura kan? Tidak. Usaha. Asal sa'a tu mana usaha. Tapi sa'a ni dia ambil maknanya jalan juga, jalan yang cepat. Sebab tu kalau tuan-tuan larat lah, kalau larat, kalau dah gaut ni tak payah lah kan. Dengan gaut, dengan pinggang pun dah jam kan. Maklumlah umur 70 baru pergi buat haji, mana nak upaya buat takat larat. Tapi kalau boleh laju sikit, tunjukkan yang kita jalan tu smart, tu masuk asal sa'i, tu sa'a tu mana jalan mencari sesuatu. Tu bahasa mudah dia, berjalan mencari sesuatu. Tapi orang Melayu pergi mana pun jalan slow. Bawa kereta slow, ya. Jalan kat supermarket lagi slow. Asyik nak beli 2 barang, beli 2 troli. Dia pergi kukno patah balik, pusing kukno patah balik. Asyik nak pergi 10 minit jadi 3 jam. Tambah pula pakai kad Abang Haji pula, main cucuk kan. Abang Haji pun tengok-tengok dapat notis bank je. Jenuh. Orang Melayu jalan tak boleh ikut. Boleh ubah kak jalan hari ni. Latih jalan laju sikit. Sebab Nabi jalan macam tu. Nabi bukan jalan macam kita ni, macam orang nak mati jalan. Nabi jalan bersemangat. Nak pergi mana? Nak pergi kedai? Pergi kedai. Bukanlah suruh rempit naik motor tu dah, tapi terus lah. Ni sebentar nak pergi kedai, tapi tengok sana, tengok sini, tengok kedai rumah orang tu. Orang tu tak bagi tidur juga. Sedap masuk pabrik. Tengah-tengah naik motor masuk pabrik. Tengok janda sebelah rumah sidai baju pula. Itu bukan cara orang Islam. Cara orang Islam ni kita nak pergi mana? Nak pergi kedai? Pergi tu ada tujuan. Maksud sa'a ni berjalan dengan ada tujuan. Pasal apa? Pasal ceritanya Hajar berjalan itu nak cari ayah. Jadi kalau kita jalan semangat sikit. Dan kalau kita pergi tempat sa'i itu ada tempat-tempat yang disunatkan kita lari-lari anak sikit. Itu sebagai nak ambil tafaul daripada cerita Hajar tadi. Nanti kita akan sembang hujung nanti. Itu yang pertama. Jadi is'au tu walaupun asal sa'a tu maksudnya berjalan, tapi kini ulama mengatakan sa'a tu benar buat sa'i. Itu pertama dalil. Yang kedua, ni kita Arab nanti tak tuan ada. Sabit bin Nabi SAW, Nabi bersa'i dalam hajjatul wada', haji perpisahan tu. Bila hampir Nabi SAW kepada Safa, bukit Safa, maka Nabi pun baca qara'a inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Kita pun eloklah baca tu nanti sebab ikut sunnah Nabi tadi. Bila kita nak mula tu sampai je kat Safa tu baca innas safa wal marwata min sya'airillah. Maka Nabi pun mula dengan Safa. Tapi saya sebut itu kalau tuan-tuan pergi kat sana sekarang ni dia ada 3 lapis. Kalau tuan-tuan lapis kot atas yang atas sekali tu langsung tak
Dan so tak cekuh pun bukit tu. Dia roundabout je. Tuan-tuan naik motor pula kan. Naik motor pula, lelaki bini naik motor. Sembang dan mengumpat lagi pula. Makcik gemuk depan. Umpat lagi. Langsung tak ada apa-apa. Orang tujuan buat sa'i umrah tu nak ambil iktibar perbuatan tu. Ni sambil naik motor sambil membawang dan lagi. La ilaha illallah. Jadi kalau larat, lalu ke bawah. Yang paling bawah tu kita biasa nak sampai kat Safa tu, kita boleh dari Safa tu naik atas bukit tu sikit. Pijak batu tu. Itu batu yang Nabi pijak dulu. Mula itu. Tapi kalau tuan-tuan naik lapis 3 tu tak ada rasa. Dia pusing macam tu kan. Naik motor pula, tak rasa apa. Macam pergi Lake Garden je lah. Tak rasa apa. Okey. Jadi Nabi kata, ibda' bima bada Allahu bih, mulakan dengan apa yang Allah Ta'ala mulakan, itu apa? Dengan Safa. Maka mula dari Safa. Maka Nabi menyempurnakan 7 pusingan dan nak menyuruh sahabat ikut dengan kata baginda, khudhu anni manasikakum, ambil daripada aku kerja buat haji kamu. Manasik. Maka perintah ni kata ulama lil wujub, menunjukkan benda tu rukun, kata mazhab yang pertama. Yang ketiga dalil hadis pada Aisyah. Dalil banyak. La umri ma atallahu hajja man lam yatuf baina as-safa wal marwah. Demi umurku, tu cara orang dulu sumpah, tidak sempurna haji seseorang yang tidak tawaf. Tu bukan masuk tawaf, tu tawaf pusing Kaabah. Tu bahasa Arab dia gitu. Masuk tawaf tu ialah antara Safa dan Marwah, maknanya sa'i. Yang keempat, dalil 4 dalil. Waqalu, dan berkata mereka, saya tak tahu terjemah tuan-tuan tu kita tak tahu kata apa. Tapi masuk qalu tu, mereka tu siapa dia? Mereka tu siapa dia? Ulama lah, bukan kita. Kita ulama lah semua kan. Bila kata mereka tu maknanya ulama fiqh, ulama usul fiqh. Ni kadang kita faham teks tu kan tak kena gaya. Kan depa duk baca, Imam Syafi'i pun kata jangan ikut aku. Depa ambil teks Syafi'i tu, dinukil kepada kata Syafi'i tu, jangan ikut aku. Nampak? Syafi'i pun jangan ikut dia. Kita nak ikut apa? Kemas dia kemas macam tu dia. Padahal Syafi'i kata jangan tu kata kat siapa? Kat kita. Kat kita ke? Dia cakap kat Ahmad bin Hanbal, cakap dekat Muzanni, cakap dekat Rabi'. Yang level mereka ni pun dah mujtahid besar lah. Supaya ilmu tu jangan tersentot, biar berkembang. Bukan cakap kat kita. Kita ni tajwid pun keladok lagi kan. Tu kalau tanya dari Mak Wajib Muntasir dengan Mak Jaim Munfasir pun pindah. Tentu pun tak beliau. Dia memang dia faham tu. Maka berkata mereka, iaitu ulama usul fiqh dan ulama fiqh, iaitu pusingan, 7 pusingan yang difardukan, disyariatkan di bumi haram. Satu ibadat dalam bab haji dan umrah, maka ia menjadi rukun dalam keduanya, macam tawaf di Baitul Haram. Sama. Macam mana tawaf tu rukun haji dan umrah, maka sa'i pun rukun haji dan umrah. Okey, cerita. Kita pergi mazhab kedua yang kata wajib tak rukun. Mana Abu Hanifah dan Sufyan Sauri mengatakan wajib dan bukan rukun. Apa pandangan mereka? Sebab ayat tu kata fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Dia cuma kata tak salah je, dia bukan suruh. Tuan-tuan, sebab tu kita ni kena cermat nampak ni. Hari ni timbul satu pandangan lah. Kita tak usah tengok mazhab lah, kita tengok dalil. Kalau tuan-tuan tengok dalil, siapa kuat ni? Agak-agak tuan-tuan lah.
Saya pernah tanya Syekh saya dalam bab nikah. Saya ingat masa ngaji di Mesir lah. Kan mazhab kita Syafi'i kata nikah ni ada wali, ada saksi. Jelas, dalil tu jelas. Hadis sahih, yes. Hadis sahih. La nikah illa biwaliyin wa syahidi adilin. Tu jelas hadis sahih. Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan saksi, dua saksi yang adil. Tapi mazhab Abu Hanifah kata tak ada. Tak payah wali pun sah nikah. Oh, jam. Saya kata macam mana Abu Hanifah kata boleh sah je? Dalil ada kan? Abu Hanifah tak jumpa adil ke? Ada, dia kata. Habis? Dalam Quran ada statement dia mengatakan perempuan tu menikahkan diri dia. Oh, jam. Menunjukkan Abu Hanifah lebih pegang Quran kuat. Dalil yang cukup kuat pada Quran berbanding dengan hadis. Itu cara mazhab. Jangan pergi kata Abu Hanifah tak ada hujah lah. Cermat sikit cakap. Ya, masing-masing ada dalil. Habis mana kuat Quran dan sunnah? Saya tanya tuan-tuan. Quran? Habis? Tadi jamhur cakap, masing-masing ada dalil. Mengikut mazhab Syafi'i Maliki, dalil ni kuat. Mengikut mazhab Abu Hanifah, dalil ni kuat. Sebab tu dia pakai yang ni. Masing-masing mujtahid. Kita tukang jahit je, bukan mujtahid. Duduk diam-diam sudah. Ni kita pula duduk mai kurung 15 ni, kita tengok mana kuat. Kemah dia buat tentu. Dia buat kemah tentu. Kita tengok siapa kuat dalil. Kita pandai ke? Ya, takhrif pun pakai Google ni. Bukannya pergi cari kitab renggah, kitab susah. Dari hadis ni sahih. Tak, mu tahu hadis sahih siapa kata? Ulama kata, mu bukan mustahil. Mustahil ni mu pergi redah, pergi cari hadis. Syafi'i kata hadis tu sahih, dia pergi mengaji. Imam Malik kata hadis sahih, dia buat kajian biasa. Sebab tu dia ada ijtihad. Kita dengar dia orang kata. Duduk bilik ikon, fatwa. Tak kucing ni semua. Nyemuk. Sebab tu cermat bang. Jangan duk mudah-mudah pergi kata kat orang. Imam Syekh Zakaria Kandahlawi, pengasas Diuban, dia lepas 30 tahun dia mengajar hadis. Tuan-tuan, saya tak pernah jumpa lagi ulama yang boleh syarah Muwatta macam mana Zakaria Kandahlawi hurai. Tak silap saya 11 jilid. Tak silap saya ada dekat Yusuf. Tuan-tuan rajin pi lah baca. Daripada duduk saja-saja membawa PKP ni kan. Pi duduk library, duduk 2-3 jam baca kitab. Baru nak tahu ilmu ulama atau mana. Dia hurai Muwatta tu panjang ni. Kitab ni, besar ni. Bayang dia punya ilmu tu macam mana dia mengaji. Satu kitab Bukhari ni panjang ni 32 jilid syarah Bukhari. Tuan-tuan, kita sampai mati pun tak nak baca. Dia boleh karang. Ya, satu-satu kitab tu dia hurai. 30 tahun berkhidmat untuk hadis Nabi. Lah dia kata apa? Semua mazhab yang aku tahu, kata Imam Syekh Zakaria, semuanya ada dalil, ada hujah. Bukan kata Abu Hanifah bagi ingat-ingat kata fatwa tak. Dia ada hujah di sini. Cuma metod dia pegang hak ni. Syafi'i metod dia macam ni. Imam Malik metod tu kata mujtahid, dia ada metod dia. Turuk ijtihad dia. Masing-masing tak sama, sebab tu berbeza. Mai kita hari ni kemah, buat kemah tentu pula. Kita tengok dalil. Hang reti ke? Kita tengok ni Al-Quran, ni tadi hadis, mana kuat? Nak tanya anda. Pindah kita. Sebab tu kita kena cermat. Masing-masing ada cara. Ya. Ikut Syafi'i ada 100 cara nak ambil istinbat hukum. Syafi'i punya pendapat. Abu Hanifah ada 150 cara nak istinbat hukum. Kita satu pun tak tahu. Saya ulang balik. Ikut Syafi'i ada 100 cara nak ambil daripada Quran Sunnah, ada 100 cara. Abu Hanifah ada 150 cara. Kita ada berapa cara? Yang tu tengok orang lah ni duduk sembang, dia kemas sangat tu, bawa dalil terus istinbat. Itu bukan cara dia. Itu caca marba, bukan mustahid. Kena faham. Saya ingat saya je salah. Saya pun tanya kawan saya, orang Arab mengaji dengan Syekh Hadis Sabuni, mengaji dengan Udin Aitir.
PhD pula daripada Sudan. Orang Arab dah mengaji talaki dah. PhD dah, tanya dia. Betul ke Syekh? Kita tak usah ikut mazhab, ikut dalil. Gila, dia kata. Itu je ayat dia keluar. Tu tanda orang tu bodoh, dia tak erti. Dia tak faham mana-mana mazhab. Boleh no? Macam saya tanya itu. Kan? Dalam bab bergerak dalam semayang. Kita tahu mazhab kita Syafi'i bergerak 3 kali, yang bukan perbuatan solat, batal. Tuk turut. Aku duk tengok dalam TV tu imam Masjidil Haram. Ustaz. Tanya apa member, orang Iraq lagi member. PhD Baghdad, bukan PhD UM bang. PhD mesti Baghdad tu. Syariah. Saya tanya dia. Syekh, mazhab lain tak batal ke bergerak? Banyak. Hei, batal dia kata. Tu aku tengok tu imam masjid tu, pupuk tu kan mengaji je. Bubur sebiji. Semua mazhab dia kata batal. Tu tak tahu mazhab apa tu. Dan dia main mudah kita pun tengok tu imam buat kan, betul kan. Okay, tu yang lah ni persembahyang sambil korek hidung lah, macam-macam pelik-pelik buat. Okey. Apa dalilnya? Sebab dalil tadi ayat yang kita baca tadi, fala junaha alaihi an yatawaffa bima, tu pertama. Yang kedua dalilnya hadis juga. Riwayat daripada Sya'bi, daripada Urwah bin Madras At-Ta'i, maknanya dia cerita masalah dia datang lambat buat haji. Maknanya tak tawaf tak apa ceritanya. So Nabi kata, sempat dah wukuf? Sempat, kira settle. Lebih kurang macam tu lah makna dia. So dua-dua ulama ni kata, Nabi kata sempurna haji walaupun tak ada sa'i antara Safa dan Marwah. Tu dalil. Habis macam mana kalau kata wajib? Jadi wajib sebab Nabi buat. Sebab tu jadi wajib. Tu saja. Sebab Abu Nifah punya cara, kalau Nabi buat tak pernah tinggal jadi wajib. Tu cara Abu Nifah pula. Sebab tu semayang witir jadi wajib pada mazhab Hanafi. Kita buat kemah, bab ambil semayang ikut Hanafi. Bab batal semayang ikut Hanafi. Tak apa Ustaz, kita ikut Hanafi. Pegang perempuan tak batal. Okey. Bab witir ikut tak? Tak. Haram sungguh. Dia ambil hak senang. Tu dia. Kalau ikut Hanbali, janggut wajib. Tuan-tuan pergi cukup janggut haram tu. Fasik, dosa besar, main. Sebab tu orang-orang Saudi mana ada cukup janggut. Dia tengok tuan-tuan melicin dia, siap lah. Dia kutuk rapat. Mesti pula masalah. Tengok kita berjanggut, tanya, ni geng ikhwan ke mana pula? Dah, tu pelik macam-macam. Kita bukanlah janggut mana tak ni, ada janggut orang Melayu kan. Pasal apa berjanggut? Tanya kita. Sunnah apa masalah? Tak apa. Sebab pada mereka kalau berjanggut tu geng ikhwan muslimin pula dah. Geng bawah tanah. Nantak biampa. Pelik-pelik cara manusia kan. Tu dia. Tapi bab janggut ni walaupun Syafi'i kata tak wajib, eloklah ada. Tak banyak sikit. Tapi trim elok-elok, jangan berserabai macam menggali rotinya, tak mau. Bak kemah elok tu dia. Ini makan mi rebus sangkut dekat mi rebus kacau. Jadi bak ikut elok-elok. Gunting trim elok-elok bagi kemah. Okey. Wa man tatawwa, jadi dalil lagi tu. Dalilnya. Mana pasal apa jadi wajib? Sebab Nabi buat. Itu je. Bahkan kalau kata kalau sa'i itu rukun, tentulah Nabi suruh pi buat, suruh sahabat tadi pi buat balik sa'i. Tak, Nabi tak cakap, Nabi kata sempurna. Ini ringkas ni bang, kitab ni ringkas je. Kalau tuan-tuan belajar fiqh muqarin ni, dia ada debat pula. Okey, dalil pendapat pertama, dalil pendapat kedua, dalil mazhab ketiga, dalil mazhab keempat. Lepas tu kupas pula, hurai pula usul fiqh dia apa, kaedah dia apa, nahu dia apa, khabar mu, balaghah, gunggang-gunggang. Satgi ulama ni lawan pula. Ulama pertama tolak mazhab kedua, bumbang-bumbang. Dia tak jadi banyak ni lah bang.
satu masalah setengah kitab. Pindah kita nak ngaji. Jadi ni untuk kita orang awam ngaji je. Tapi kalau macam kami di Azhar sana, tak kira lah tauhid pun macam tu, fiqh pun macam tu, semua. Mana bila kata bahas ni, dia akan ada debat pula di kalangan mazhab tadi. Itu bukan kita bidang kita nak bincang. Cuma nak seronok tengok itu saja. Okey. Yang ketiga, mazhab yang ketiga. Yang kata sunat je. Pasal apa? Sebab dalil tu wa man tatawwa'a khairan. Siapa yang buat tatawwa'a ni maknanya tambah-tambah je. Tatawwa'a saya sebut itu apa? Sunat. Barang siapa buat sunat maka dia Tuhan pun bagi balasan. Mana itu dalil dia kata dia. Mana bukan wajib. Sa'i itu sunat je. Tu lagi best. Direct to the point. Kita nak tolak pun pening kepala orang. Mana dia ambil pada zahir ayat. Yang kedua dari pokok ni, yang ketiga ni al-hajju arafah. Yang penting adalah haji ni arafah. Tu yang paling utama. Maknanya kalau katalah ukuf 9 Zulhijjah, tuan-tuan dapat sampai ke Mekah 10 Zulhijjah balik. Katalah tuan-tuan sampai ke Mekah 10 Zulhijjah balik. Pergi shopping balik. Tak ada kerja. Sebab dah lepas dah waktu ukuf. Yang lain tak apa. Dia sempurna lembutnya. Jadi itu dalil. Okey. At-tarjih. Ada situ kan? Mana yang kuat kata Syekh kita? Berkata sahibul mughni. Mughni ni bukan mughni muhtaj. Berkata tuan kitab Mughni. Mughni ni bukan Mughni. Mughni Ibn Qudamah. Dia dua. Kalau mazhab kita bila sebut Al-Mughni, mana Mughni Muhtaj, mana Khatib Syabini. Tapi bila semua Mughni sini ialah Mughni Ibn Qudamah. Mazhab dia mazhab Hanbali. Sorry. Ibn Qudamah ni mazhab Hanbali. Tapi walaupun dia mazhab Hanbali, kitab Mughni ni dia cerita pandangan semua mazhab. Tu kemas tu. Macam majmuk lebih kurang. Walaupun majmuk syarah muhazzab tu mazhab kita Syafi'i, tapi Imam Nawawi nukil juga pandangan-pandangan lain. Itu dia. Tapi dia majmuk lebih banyak kepada mazhab Syafi'i lah. Sebab Imam Nawawi mujtahid tarjih dalam mazhab Syafi'i. Mana dia ambil qaul sana, qaul ni, qaul Syirazi, yang mana rajih. Tu kata Nawawi mujtahid tarjih. Maksud mujtahid tarjih, dia mujtahid dalam mazhab Syafi'i sendiri. So dia akan ambil mana pendapat-pendapat yang kuat, dia rajihkan. Sebab tu kita di Melaya ni memang pro kepada Imam Nawawi sampai hari ini. Kita banyak ikut qaul Nawawi. Syafi'i dah, tapi banyak qaul Nawawi. Negeri lain ada ikut Rafi'i dan sebagainya. Boleh So kata Sahibul Mughni ni mazhab kedua kuat. Mazhab kedua siapa dia? Abu Hanifah dengan Sufyan Sauri. Mazhab kedua yang kuat itu mengikut Ibn Qudamah. Sebab apa? Sebab dia wajib je, bukan rukun. Dia tak ada hujah yang kuat kata sampai rukun. Itu pandangan Imam Ibn Qudamah. Berkata aku kata tu siapa dia? Syekh kita ni lah, pengarang kitab ni. Tapi aku kata, tu pandangan dia sendiri pula, personal. Aku kata, yang sahihnya, kata Tok Syekh kita, Syekh Hamid Sauri ni, pendapat yang kuat ialah pendapat majoriti lah, jamhur, yang kata sa'i itu rukun. Mana? Sebab Nabi sendiri yang buat sa'i antara Safa dengan Marwah. Dan Nabi sendiri suruh, ambillah daripada aku amal ibadat haji kamu. Maka ikut sunnah Nabi itu wajib. Dan nampak, ni dia macam rot sikit. Ni iktirad. Kalau dapat fiqh dia panggil iktirad. Seperti itu. Dan pandangan ataupun pendakwaan orang yang mengatakan bahawa sa'i itu sunat, ambil daripada zahir ayat itu bukan salah cara ambil. Nampak. Itu ratnya.
Pasal apa? Sebab maksud dia tu seperti kata Tabari, maksud tu ialah tatawwu' buat haji dan umrah, bukan tatawwu' buat sa'i. Tu dia. Sebab tu nak baca tafsir, nak baca Quran, rujuk ulama tafsir. Nak baca hadis, rujuk ulama hadis. Nak tengok akidah, rujuk ulama akidah. Nak cek segi bahasa, rujuk ulama bahasa. Masing-masing ada dia punya method di situ. Wallahu a'lam kata Syekh. Baik, sikit kita baca dan ada lebih kurang 10 minit. Kita cerita sikit. Apa dia punya hikmah dia? Apa hikmah? Ni. Dulu ulama dulu tak bincang bab ni. Dikatakan orang yang mula bincang bab hikmah-hikmah ni ialah Imam Syatibi. Itu pun dia bukan karang kitab tu khas nama maqasid, bukan. Dia dalam tu disentuh. Jadi lepas tu ulama mula bincang. Teman-teman ulama moden hari ni lah, mula bincang apa maqasid. Kemah tentu. Main pok-pok dah ni pula lagi kemah. Buat pula video sembang maqasid. Kemah tentu. Nah, duk sembang maqasid lah tak payah pakai. Tu yang geram. Hati-hati bang lah mengaji kat video-video YouTube ni macam-macam ni. Ni pok-pok ni pelik-pelik banyak ni. Pok liberal lah ada. Dia bernama sembang maqasid tapi pok-pok liberal. Dan lah dia kata yang taran ababi tu bukan burung, virus dia kata. Kan kita belajar alam tarokai tu, kita belajar tafsir dulu dah, yang Tuhan hantar tu burung bawa batu neraka hempat pada gajah Abraha tu mampu habis. Tak, dia kata bukan burung tu, dia bukan bawa ni dia virus. Kita pun malas nak tekak panjang kan. Dah mai tempat kita kan? Buat cerita macam kita ni bingung tu masalah. Dia mai Kuala itu ni bapak ni kan? Kalau virus, tuan-tuan lah yang ni yang cerita COVID ni virus kan. COVID ni kena terus mampu ya. Ni tuan-tuan kena nyamuk apa denggi virus denggi ni, nyamuk Aedes ni, gigit hari pagi ni petang mati ya. Dia masuk dalam badan kita virus tu, dia pergi pula berkembang dia apa masuk virus? Tu pindah kita tanya tu pun tak erti. Apa masuk virus? Dia duduk dalam badan kita, dia tumpang, bukan tumpang saja. Dia ambil sel badan kita tu buat macam rumah pak teri laki mak dia. Dia buat macam tu. Dia masuk dalam badan kita, dia tipu badan kita. Main lah. Main. Sel pun kita pun pipi, dia pun duduk tu, dia pun ingat sel badan kita ingat kawan. Jadi geng. Dah jadi geng dia. Satu rumah. Sekali dia kembang jadi satu rumah. Tu habis dia makan sel. Tu kata virus. Dia cari badan kita, sel badan kita jadi perumah dia. Dia membiak dengan sel badan kita. Sebab tu bagi virus. Dia makan masa, bukan kena terus mampu. Ni burung Abraha mari ni, yang burung hantar kat Abraha, dia kena terus mampu. Tapi dia boleh tafsir kot tu atas nama maqasid. Korok mereka. Itu bukan dia. Masuk maqasid ni ulama bincang saja. Dia bukannya usul fiqh. Itu kena faham. Maqasid ni bukan satu kaedah besar dalam usul fiqh. Bukan. Dia cuma nak bincang apa sebab hudud Tuhan fatulkan. Apa sebab semayang ni, apa hikmah semayang. Semayang ni aqimis salata li zikri. Dia kan semayang untuk ingat aku. Okay. Lagi apa nama? Zakat. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Apa dia? Ambil daripada harta mereka itu zakat untuk apa? Tutahhiruhum.
Tujuan zakat tu nak bersihkan harta kita. Kok biasalah kita berniaga kadang ada tipu nah, kita kerja pejabat pun kadang-kadang. Sepatut masuk pukul 8, 8.30 pun masuk. 8.30 masuk membawang sejam. Main handphone 2 jam, menghadap komputer 5 minit. Lepas tu pergi minum pula 2 jam. Contoh, bukan abang-abang kat sini, bukan, tempat lain. Contoh, sepatut satu hari bila siap 10 surat, 2 surat tak siap sehari. Dia buat overtime. Tu kan menipu namanya. Jadi bukanlah kata dengan tu boleh selesai masalah, sebab kadang-kadang benda syubhat banyak dalam harta kita. Jadi bila kita keluarkan zakat, itu juga sedekah, kan, kita membersihkan harta kita. Tu antara maqasid. Tu saja. Kan? Bukan dengan sembang maqasid tu payah tak payah. Contoh, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semayang itu mencegah pada keji dan mungkar. Dia ambil sembang. Semayang ni objektif utama dia cegah mungkar. Jadi kalau kita dah cegah mungkar, tak payah semayang, mampu. Itu mampu. Faham kok tu mampu. Aqimis salata li zikri. Dirikan semayang untuk ingat aku. Bang, sekarang ni saya sentiasa ingat Allah Ta'ala. Macam pok-pok ni, pok-pok kenali diri ni, kan? Kita dah kenal Tuhan dah, kita dah zikir pada Allah Ta'ala, so tak payah semayang. Penat. Penat. Sebab tu pok-pok liberal dengan pok-pok ni boleh geng. Dia boleh geng. Dah maqasid ni kita cuma nak bincang je. Apa hikmah dia? Pasal apa Tuhan suruh kita buat haji? Saya tanya tuan-tuan itu kan. Saya tengah naik bas tu Cina mai tanya, "Tah Cina apik mana jumpa aku pun tak tahu." Tengah naik bas. "Bang, sikit tanya boleh? Itu haji apa?" "Oh, itu haji kita orang Islam pergi Mekah sana buat ibadah." Okey. "Pasal apa kena buat kat sana? Sini tak boleh buat?" Mati soalan tu, aku tak boleh jawab. "Pasal apa kena buat sana? Pasal apa tak boleh buat sini?" Tanya tengah duduk diri atas bas. Kita pun nak tengah pening nak bas tu, nak tanya on the spot. Kita pun jenuh fikir on the spot nak jawab macam mana ni Cina ni tanya. Apa aku nak jawab kat Cina? Nak belentong, nak cakap betul aku. Patah tak ada ni, dalam kepala tak ada. Tak masuk seribu Pak Isau kan. Macam mana nak jawab? Sudah kata macam ni. Kalau duduk sini dia tidak ada pengorbanan, tak ada sacrifice. So pergi sana kita kena jalan jauh, keluar modal, badan jadi penat, baru ada pengorbanan. Wah, itu macam. Dia puas hati, saya tak puas hati. Pasal apa? Jawapan ni hentamnya, kan? Hentamnya. Balik saya fikir, apa benda nak jawab kalau orang tanya macam tu? Betul lah, kita akan diuji oleh Allah Ta'ala dalam bidang yang kita duduk, betul. Walaupun saya masa tu pakai tracksuit t-shirt dia, pergi naik bas, tapi boleh hapik Cina mai tanya pasal hukum agama tu, tak tahan tu. Tak ada rupa tok guru pun, kan? Jadi Tuhan nak uji, hang duk mengaji sembang kemas kan? Mai orang tanya tengok. Boleh jawab tak ada jawab. Pindah. Balik tu nyah fikir macam mana nak jawab. Baru teringat manasik. Manasik tu daripada isim makan, asal pada nusuk, nasaka, mansakun. Wa arina manasikana, tunjukkan kepada tempat ibadat buat kerja haji kami. Menunjukkan bahawa satu-satunya ibadat dalam Islam yang bertempat khusus haji umrah, lain tak. Tuan-tuan nak semayang masjid, bagus tak ada kat masjid, kat rumah boleh. Macam itu kat tepi highway, tapi jagalah jangan langgar dia orang mati tak pasal-pasal kan. Tengok mana tempat boleh. Saya hari tu mandi sungai, lepak-lepak dia beradik, tengok Zuhur nak habis. Hai, tak main Zuhur tu terjun sungai, ambil semayang, tepi sungai je orang pakai tengok. Orang Melayu kan. Adik-adik saya pun pakai tengok. Hai, semayang tepi sungai dengan baju basah-basah. Saya kata, apa masalah? Tutup aurat, tutup. Itu menghadap kiblat lah. Sah. Apa masalah? Apa masalah? Jangan ada taik seketul je. Kan? Itu dia. Tepi sungai tu bukan najis. Apa masalah? Lapiklah dahi sikit, jangan berselemah dahi tu dengan pasal. Dah. Sedap.
Tuan-tuan baca Quran, ada tempat khas. Tak payah, jangan dalam jamban ni sudah. Dalam jamban pula rajin baca Quran. Tu kacau. Duduk tempat lain tak baca Quran, dalam jamban baca. Tak boleh. Mana-mana pun tak apa. Tapi haji umrah tak boleh. Jangan tuan-tuan pergi pusing Robert Kuala tu buat tawaf ni. Buat sa'i, buat haji. Letak Menara Labu tu tukar macam 4 segi jadi Kaabah, pergi pusing kot tu 7 kali. Settle haji. Pelangkung ni untuk imam kepala orang tu. Tak boleh. Mesti pergi sana. Baik, kenapa kena pergi sana? Itu isu. Itu satu hal lah. Kenapa kena pergi Mekah? Sebab di situlah sejarah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihi wassalam. Itu kena penting. Nabi Ibrahim ini dianggap sebagai bapa segala Nabi. Sebab keturunan dia lah banyak Nabi-Nabi yang ada kita pakai hari ini. Yang kononnya Yahudi kata ikut Musa lah, Kristian dia kata ikut Nabi Isa lah, kita ikut Nabi Muhammad. Semua keturunan ni datang pada Tok Wan yang sama, iaitu Nabi Ibrahim. So, satu kali dalam hidup kamu, jejaklah kaki kamu ke bumi Mekah. Sebab tu tuan-tuan, bila tuan-tuan pejak je bumi Mekah, niat Allahu Akbar. Inilah bumi yang Nabi Ibrahim pernah pijak. Nabi Ismail pernah pijak. Nabi kita SAW lahir di sini. Para sahabat Nabi ada di sini. Mudah-mudahan bila kaki aku berpijak, bumi yang dipijak oleh para sahabat dan para anbiya ini, mudah-mudahan macam mana mereka menuju jalan ke syurga, aku pun akan pijak bumi ini, aku juga akan ikut jejak langkah mereka. Niat adalah tu, baru naik bulu rumah bang, pergi pijak Mekah. Ni dah, tengok semakit dulu. Pijak lalu kat Mekah je, tengok kedai baju dulu. Tak ada kerja apa. Tak ada kerja. Dia tak ada rasa. Zuk tu tak ada. Tak ada. Lepas tu saya heran. Orang masuk masjid Nabi pun boleh gelak-gelak je. Saya heran. Nabi tu ada dalam tu. Kita kata rindu Rasulullah. Boleh masuk masjid Nabi boleh gelak-gelak je. Duduk cik-cik pinggang kawan ni sembang-sembang. Pelangkung kepada sedih. Ya, duduk dan diam lah. Baca Quran, selawat, semayang. Nabi duduk depan kita. Duk perhati yang nak buat kerja apa. Oh, dah main dekat aku pun boleh gelak cerita. Elok pula jumpa member kampung pula tu. Jadi kerja. Tak sangka lah member jemuan pula boleh jumpa kat sana. Jadi kerja. Elok nak baca Quran sembahyang jadi sembang sampai 2-3 jam. Jumpa kawan ke apa? Buat macam COVID ni. Yang tu. Nanti dia kata sombong pula ustaz. Tu bala orang Melayu tu, cukup bala panggil tu. Duduk kat masjid nak sembang, naik motor nak sembang. Dia kedai kopi dah sembang dah. Sahabat Nabi bila masuk dalam masjid, mereka tak kenal sama-sama mereka. Tak kenal. Abu Bakar, Umar buat tak kenal. Ni nak sembahyang. Allah masuk masjid takbir sembahyang. Tak selalu fikir benda lain. Kita dengan Allah, kita dah masuk menghadap Allah. Tambah pula Masjidil Haram kat Masjid Nabawi. Dia boleh sembang pula, nak beli baju apa lagi. La ilaha illallah. Sebab nak ikut sejarah macam mana cerita Nabi Ibrahim boleh bawa Hajar. Kita tahu Nabi Ibrahim dia panjang jalan dia daripada Syria dia sampai ke Mesir. Di Mesir dia dapat asalnya dia bawa Sarah kan. Tapi dalam perjalanan tu dia bawa Hajar dan dapat Hajar. Sebab Hajar tu ialah khadam Raja Mesir disedekahkan kepada Nabi Ibrahim sebagai tanda terima kasih. Pasal apa? Sebab dia nak ngorat Sarah. Wajaknya raja. Dia ada jenis orang ni, dia suka bini orang. Haram sungguh. Law pun ada. Law pun ada spesies tu. Nak darah dengan bini orang, dia suka bini orang ni. Ada. Tak tahu jenis spesies macam tu. Suka ambil hak orang. Jadi entah macam mana, walaupun Nabi Ibrahim tak ngaku Sarah tu bini dia, dia dapat tahu orang jahat, penyanguk kan, dia dapat tahu ni bukan bini dia ni, ni bukan adik dia, ni bini dia ni. Lama dia ngorak dan nak pegang dia Sarah, jam lumpuh di badan. Macam orang ni kan, elok pun nak pegang bini dia langsung tak boleh.
Itu apa? Minta maaf, elok balik. Betul nak pegang macam ni bangsa setan. Dah kena sekali tak sedar diri. 2 kali ke 3 kali baru dia minta maaf. Dah kata, hang ni siapa sebenarnya ni? Maksudnya. Orang lain ni nak macam tu lah. Nak ustaz ni sampai takatu. Bila nak maki ustaz tu ya dandan. Tu ustaz tu hebat tu, makrifat tinggi tu. Kau tekat baca aku ni tak ada ni apa ustaz apa kerja maki orang. Ngajak nahu maki orang, ngajak pekoh maki orang. Ustaz apa ni? Ustaz ni kalau jampi ayat ni terus hantu raya lari tu ustaz. Dia faham tu. Puih tu. Itu jadi ikut pokok. Pokok tu bang dia ada ilmu, saya tahu. Ayah pin tu ada ilmu. Tu bila ada ilmu tu depa pakai ikut tu. Depa bukan peduli dah yang dia ajak betul ke tak betul. Kita mengaji agama ni, agama Islam ni ikut Quran Sunnah yang jelas ni, ulama dah bincang habis, dah ikut je dah, bukan pelik-pelik. Jadi bila bawa hajar tadi mengandung sebagainya, dan Nabi Ibrahim dapat wahyu suruh tinggalkan hajar, dan sebab asalnya Sarah okey, tak apa abang kahwin lain tak apalah, cik dah tua dah kan. Cik ni pun mengandung tak boleh dah, tak apalah abang kahwin lain. Mula-mula okey. Perempuan kan, tiba-tiba Hajar mengandung. Bila Hajar mengandung macam perempuan dia dah detik dalam kepala Sarah, mesti Ibrahim akan sayang Hajar lebih pada aku. Perempuan ni bang, dia biar makan tak cukup tak apa, jangan kata dia tak comel. Itu orang perempuan punya perangai. La ilaha illallah. Betul. Perempuan tengah marah ni bang. Ayah ni comel hari ni, dandan dia sejuk. Dandan dia sejuk. Dia tengah marah ni. Ayah ni makin marah, makin comel. Iya ke? Tak sangka. Dandan senyum. Abang nak makan apa? Dia cakap. Tak reti. Nikah 30 tahun tak reti. Susah. Macam saya, bini saya tanya. Dia pakai, dia tukang jahit. Dia pakai. Okey tak abang? Lawa. Ayah ni pakai apa pun lawa. Macam tu nak dengar sangat. Dan ayat tu dengar. Habis cerita. Jadi perempuan ni, dia takrif sayang dia cukup detail. Kita tak peduli kan, lantak pinya orang jantan kan. Tapi orang perempuan dia cukup jaga kan tu. Jadi Tuhan tahu. Itu mungkin akan jadi konflik antara Sarah dengan Hajar. Dan adalah benda lain yang Tuhan nak ni, maka Nabi Ibrahim dapat wahyu tinggalkan Hajar dengan anak dia di Mekah. Mekah masa tu tak ada apa. Zero. Fi wadin ghairi zi zar'in, kita tengok ni. Mana tadi? Rabbi inni askantu min zurati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Aku tinggalkan anak dan bini aku di tempat yang tidak ada apa. Agak-agak kita nak tinggalkan anak bini kita. Tak sanggup kita. Hajar tanya, bila tengok Nabi Ibrahim macam nak belah ya, Hajar tanya, abang nak tinggal kami di sini ya? Ibrahim tak sampai hati nak cakap. Nak cakap tapi ialah tak sampai hati nak cakap. Memang nak tinggal pun tak sampai hati. Lalu Hajar tanya, Tuhan suruh macam ni ke? Tu. Pada bini pun kemas kan. Allah. Tuhan ke suruh ni bang? Kata tak apa. Kalau Tuhan suruh abang jangan tangguh-tangguh dah. Jalan. Dia ni kok kau kan abang Haji pergi mesyuarat balik lambat sikit, merepek 4 jam. Astaghfirullah. Bukan kok sini, ni kok tempat lain. Abang Haji pergi ceramah jauh sikit je, ustaz ni pergi ceramah balik lambat pukul 2 pagi, merepek sampai ke cerah. Ni pergi mengajak ke pergi singgah kedai kopi janda mana pula dah. Allahu Akbar. Macam mana kita nak ikut sunnah Nabi sembang. Tinggal tempat yang tak ada apa. Ni kat rumah kita kok beras 2 guni, garam 2 kilo, gula 4 kampit, tepung 2
12 kilo, telur 3 papan, sardin tin 10. Kedai mamak depan tu je. Abang Haji pun bagi nah nikat aku nak pergi beli PB. Dia betul kata tu. Tu pun susah hati. Bukan orang sini kau nah, tempat lain. Nak comparekan iman kita dengan iman Hajar. Nak compare iman kita dengan iman Maryam. Jauh. Nak compare iman kita dengan isteri para nabi. Jauh. Tapi duduk semua, kalau lah aku dapat masuk syurga. Tuan-tuan ingat syurga ni macam beli reban ayam. Reban ayam pun RM5 tak dapat. Siapa dapat beli reban ayam RM5 katakan? Saya tanya tuan-tuan. Kita sedekah masjid RM5, confirm rasa confirm masuk syurga. Wih, aku ni sedekah masjid RM5 tu. Itu rasa confirm masuk syurga. La haula wala quwata illa billah. Tingkat jamban pun tak dapat RM5. Kita boleh berangan nak masuk syurga orang taklah dengan RM5 bang. Tapi itulah, bila Hajar tahu Tuhan yang suruh, Hajar kata abang pergi jangan tengok dah, nanti tak di jalan, ikut perintah orang taklah. Allah, macam Nabi Ismail bila kata Nabi Ibrahim kata aku mimpi aku sembelih kamu, macam mana? Ya abati, ya apa nama? If'al ma tu'mar. Buat apa yang kamu diperintah. Tak ada kata betul ke pak? Biar betul ni nak sembelih bukan main-main ni. Bang, kau dah lah tinggal daripada kecil. Daripada beranak tinggal, pi balik negeri lain, main-main lepas 10 tahun Nabi Ismail dah besar. Yang Tuhan suruh sembelih anak. Tuan-tuan macam mana bang? Tak, kalau kita macam mana? La haula wala quwata illa billah. Kau jangan kata Tuhan uji kita banyak. Dah, Tuhan tak uji kita apa-apa takat Covid, PKP kat rumah je, gemuk lagi naik gemuk ada. Kan? Lagi makan banyak ada. Tak ada orang PKP kurus angkat tangan. Orang jemuan kurus pasal PKP angkat tangan. Lagi banyak makan ada. Duk sembang, stres. Siapa tengok lagi gemuk, stres apa? Ni tuan-tuan bayang, Hajar tinggal seorang-seorang dengan anak kecil. Dia pergi cari ayak semua. Jadi peristiwa kita buat sa'i tawaf tu mengenangkan kita balik peristiwa tu. Tu hikmahnya. Disuruh haji, tawaf, sa'i, melontar jamrah. Semua tu ada kena mengena dengan sejarah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dengan Hajar. Termasuk air zam-zam yang kita minum hari ini. Ada kesan mukjizat ataupun kesan kerasulan Nabi Ismail tu sampai hari ini sejarah zam-zam ni tak boleh dinafikan oleh siapa. Tuan-tuan bayang kota Mekah hujan berapa tahun sekali? Hujan berapa tahun sekali? Kalau kata air telaga tu main pada air hujan. Berapa tahun sekali Mekah hujan? Logiknya orang duk sedut beribu-ribu liter air sehari, patut kering lah. Tak pernah kering telaga zam-zam. Tak pernah. Sepatut bila kita minum telaga zam-zam tu, teringat kisah Nabi Ismail. Saya masa tahu haji umrah mula-mula tu sempat, sebab masa tu musim panas, orang tak ramai sangat. Umrah kali kedua mesti sejuk, pakai tak merasa lah. Nak itu macam sewat pun tak dapat. Nak basuh Hijri Ismail lagi lah. Hijri Ismail tu tempat Nabi Ismail main-main kat situ. Tu kata Hijri Ismail. Tempat situlah Nabi Ismail main-main masa kecil. Allahu Akbar. Jadi kalau dapat semayang dalam lingkungan tu, mana kita merasa situlah Nabi Ismail pernah main kat situ. Tok wan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau dapat, masa tu saya tunggu tukang cleaner. Macam mana aku nak masuk Hijri Ismail? Duduk tenang daripada tunggu. Time cuci baru teringat. Bila cuci orang tepi. Bila bangla tu keluar je, tu time tu queue dah, tunggu bapak lagi. Masa tu muda lagi, baru umur 30 lah, ni nak pergi ketak lutut nak pergi pun. Dapat juga semayang situ, alhamdulillah.
dapat. Mana situlah Nabi Ismail pernah main situ. Jadi apa juga yang kita buat tadi, sa'i, tawaf sebagai minum Zam-Zam, itu sebagai mengambil daripada kesan-kesan sejarah yang masih wujud sampai hari ini. Sebab tu Tuhan kata, qul siru fil ard, jalanlah kamu di muka bumi, fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Kalau hai orang Islam lah, hai orang kafir juga. Nak tengok kesan sejarah Islam, pergilah ke Mekah. Nak tengok sejarah kafir, pergi Mesir, tengok piramid. Tengok piramid, tengok Tasik Qarun, tempat Qarun terbalik tu. Jadi saya pergi belakang. Tempat terbalik bumi ni dua. Satu Lok Mati, satu Tasik Qarun. Saya dah pergi, alhamdulillah. Tengok Allahu Akbar. Nah, sampai lah tak siapa nak berani menyelam Tasik Qarun. Tak berani. Ada kata depa ada orang berani menyelam nak pergi. Kan ada kata Qarun tu. Tuan-tuan rasa berani pi. Kok tenggelam tak timbul-timbul dah. Dia pi dengan Qarun sekali. Jadi jalan ni kita ambil iktibar. Pergi mana pun kita ambil iktibar supaya bertambah iman kita. Itu saja. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma rahman rahim. Dah jauh kita. Bulan puasa tak tahu